الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita peluang untuk terus berada di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Ke muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini tajuk yang ingin dibentangkan adalah berkaitan dengan kelebihan solat subuh berjamaah. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, min nasaih al-qudama, di antara nasihat orang-orang yang dahulu kala, dia kata yang pertama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang kepada akhirat. Maknanya dunia ni tempat untuk kita mencari bekalan amal sebanyak mungkin, kerana ia merupakan ladang kepada akhirat. Fa idza lam yazra al-insanu fiha li akhiratihi, sekiranya seseorang itu tidak menanam semasa di dunia amal-amal soleh untuk akhirat dia, faqad khasiraha wa khasira akhiratahu, maka dia rugi dunia dan dia rugi akhirat. Maknanya dunia ni tempat kita beramal, tempat kita mencari bekalan, tempat kita bersungguh-sungguh mencari bekalan ke akhirat. Jadi siapa yang semasa di dunia ini dia tidak cara tentang bekalan dia maka sesungguhnya dia rugi dunia dan juga dia rugi akhirat. Okey, nasihat yang kedua, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa sa'atan summa tanqadi. Kehidupan dunia ini tidaklah kecuali ia merupakan suatu perkara yang sangat sekejap, kemudian dia pun berakhir, kan? Macam kita tengok matahari, kan? Matahari ni dia terbit di sebelah timur, kan? Dia naik sampai atas, kemudian dia pun turun, habis. Seolah macam itulah kita daripada kecil kita membesar, kemudian kita dewasa, kita tua, kita berkahwin dan sebagainya, akhir sekali kita pun tamat riwayat. Itu di dunia, kan? Fasbir 'alal wajibati allati amarakallahu biha, maka kamu hendaklah bersabar terhadap kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kamu. Kamu kena bersabar dalam menunaikan sembahyang, kamu kena bersabar dalam menunaikan puasa, kamu kena bersabar dalam menutup aurat, dan segala kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kamu kena laksanakan dengan penuh kesabaran. Wasbir 'alal balaya allati tusibuka, dan juga kamu hendaklah sentiasa sabar terhadap ujian-ujian yang menimpa kamu. Ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan kemalangan, ada orang diuji dengan kematian dan sebagainya. Wasbir hatta tanala darar raha, kamu hendaklah bersabar sehingga kamu dapat mencapai tempat rehat yang sejati, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semasa di dunia ni kita kena sabar dalam melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena sabar terhadap perkara-perkara maksiat, dan kita kena sabar terhadap musibah yang menimpa kita, sehinggalah kita ini betul-betul berada di dalam tempat yang rehat yang sejati, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, innal mauta yaqta'u kulla lazzatin, sesungguhnya mati menamatkan segala kelazatan. Orang tu dia selera, kan? Maka sedap sama, mati habis selera dia, kan? Orang tu kaya,
hidup dia memang mewah sama, mati tamatlah kemewahan dia. Innal mauta yaqta'u kulla lazzatin, sesungguhnya mati menamatkan segala kelazatan. Fa in kana al-insanu mu'minan, sekiranya orang tu orang mukmin, in qata'at lazzatuhu min ad-dunya ila lazzatin khairin minha, dia tamat kelazatan dunia tapi dia bersambung dengan kelazatan akhirat yang lebih baik. Itu orang mukmin. Wa in kana kafiran, sekiranya orang tu orang yang tak beriman, in qata'at lazzatuhu min ad-dunya ila halin la lazzata fiha wa innama fiha asy-syaqa wal bala. Sekiranya orang tu bukan orang yang beriman, maka kelazatan dunia ni tamat dan dia beralih kepada satu tempat yang tidak ada kelazatan, tak ada keseronokan, sebab dipenuhi dengan kecelakaan dan juga kebinasaan. Jadi maknanya orang mukmin hidup di dunia ni dia ada kelazatan dia tersendiri. Dia mati, kelazatan tadi diganti dengan kelazatan yang lebih baik, iaitulah kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Orang yang tak beriman, maknanya atas dunia ni dia mendapat keseronokan, dia mendapat kelazatan, mati je dia, keseronokan tadi tamat dan diganti dengan kecelakaan. Itu beza di antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Yang keempat, yang bagi lil insani ay yaj'ala lahu nasiban min akhiril laili walau kana qalilan. Kita ni dia kata wajib, sayugialah kita menjadikan sebahagian malam kita ini untuk kita berqiyamul lail walaupun sedikit. Kita bangun pukul 4 pagi, kita bangun pukul 5 pagi kan. Manakala pukul 5 tu sempat lagi kan, sebab subuh lebih kurang dalam pukul apa? Pukul 5.45 kan, lebih kurang lah. Maknanya kalau kita bangun pukul 5 tu dengan gini, hatta walaupun dalam setengah jam ke 20 minit ke, kita tahajud kan. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, dikasihi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang sentiasa kita lakukan walaupun sedikit. Maknanya kita bangun pada akhir malam, kita sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat pun tak apa. Kita baca Quran 1 muka surat, kita zikir dalam 30 kali pun tak apa. Yang penting benda macam ni kita sentiasa buat. Maknanya kita kena peruntukkan setiap malam itu, hujung malam tu, akhir malam tu dengan ibadat walaupun sedikit. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, idza sahhatis salatu sahhal amalu. Apabila sembahyang itu ada, maka amalan lain diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Wa salimal insanu wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Orang tersebut bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wa idza lam tasihha as-salatu fasada al-amalu. Sekiranya sembahyang tu tak ada, segala amalan lain ditolak. Wa syaqiyan nasu fid dunya wal akhirah. Dan manusia tersebut adalah orang yang mendapat kecelakaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi maknanya ada sembahyang, amalan lain diterima Allah. Tak ada sembahyang, amalan lain ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna as-salata la tasqutu 'anil muslimi fi ayyi halin min al-ahwal. Sembahyang ni walau dalam keadaan mana sekalipun dia tidak jatuh. Maknanya wajib sama-sama, sakit ke, demam ke, duk mana ke, fahiya wajibatun 'alal maridi was-salim. Sembahyang wajib kepada orang yang sihat dan orang yang sakit. Dia sihat ke, dia sakit ke, sembahyang wajib. Wa 'alal musafiri wal muqim, dan orang yang bermusafir dan orang yang tidak bermusafir. Wa 'alal khaifi wal amin, orang yang dalam keadaan ketakutan, katakanlah dia tengah perang, tengah berperang kan, tiba-tiba masuk waktu solat pun dia kena sembahyang. Wa wal amin, dan orang dalam keadaan aman. Wa ma dama aqlul insani hadiran, selagi mana akal manusia itu berfungsi, fa huwa mutalabun bi ada'is salati, maka dia wajib, dituntut untuk menunaikan sembahyang 5 waktu. Maknanya naik kapal terbang ke, duduk dalam hutan ke, duduk hospital ke, duduk mana ke, sembahyang adalah wajib. Okey. Wa amma fi hali ajzihi 'an at-taharati an istiqbali al-qiblati.
Adapun orang yang tak mampu nak bersuci, katakanlah tak ada air kan, tak ada air kan, ataupun dia tak mampu nak menghadap kiblat, katakanlah dia sembahyang dalam kapal terbang kan, fa hadhihi al-a'zaru wa ghayruha la tubihu lahu tarkas salati. Keadaan keuzuran tadi, dia tak mampu nak berwuduk kerana tidak ada air, dia boleh bertayamum. Dia tak mampu nak menghadap kiblat, dia menghadaplah sebagaimana yang dia mampu. Bal yusalli kaifa mastata'a, maka dia hendaklah sembahyang mengikut keadaan kemampuan dia. Jadi saya katakan bahawa keadaan kita berada dalam kapal terbang ini, wajib kita tunaikan sembahyang. Kalau kita mampu menghadap kiblat, maka hadaplah kiblat. Kalau kita tidak mampu menghadap kiblat, maka yusalli kaifa mastata'a, sembahyanglah mengikut keadaan yang dia mampu. Maka sembahyang dia sah dan tak wajib diqada kembali bagi orang yang pergi umrah terutamanya. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harisul kasiruna ala ada'i salatil fajri fi waqtiha. Dikata kebanyakan orang Islam ni memang dia bersungguh-sungguh melakukan sembahyang subuh dalam waktunya. Jarang kita tengok orang sembahyang subuh tu di dua waktu kan. Sawa'un fil manzili au jama'atin fil masjidi, sama ada di sembahyang kat rumah ataupun di sembahyang di masjid. Wallati akkada katsirun minal ulama anna ada'aha fi jama'atin khairun indallahi min qiyamil laili kamilan. Yang dipastikan oleh para ulama bahawa menunaikan sembahyang subuh secara berjamaah di masjid lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada qiyamul lail satu malam penuh. Maknanya kelebihan sembahyang subuh berjamaah ni adalah merupakan satu kelebihan yang sangat besar. Inna salatal fajri ma'al jama'ati, sesungguhnya sembahyang subuh bersama dengan berjamaah ikhtassat bi fawaida wa asrar infaradat biha an sa'iri salawat. Dia sembahyang subuh berjamaah ni dia tak sama dengan sembahyang subuh yang lain. Tak sama dengan sembahyang yang lain. Sembahyang subuh berjamaah tak sama pahala dengan sembahyang berjamaah yang lain. Lafitan ila annahu man yatta'u ala wahidatin min hazil fawaid yajibu anna al-wahidata minha kafiyatan an tastanhida himmatal mu'min. Daripada banyak-banyak yang kelebihan disebutkan nanti, satu kelebihan pun dah cukup untuk membangkitkan semangat kita untuk datang ke masjid menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Wa tuharriku azimatahu, membangkitkan semangat kita. Wa tab'athu nasyatahu, membangkitkan kesungguhan kita. Wa tahmila ala hajrin naumi wal kasali, dan apabila kita tahu kelebihan tadi, kita dengan sendirinya kita mudah untuk nak meninggalkan tidur yang enak, dan perasaan malas tu mudah sangat kita nak tinggalkan. Wa tarkil firash, mudah untuk kita meninggalkan katil yang empuk. Wal baitid dafi, dan juga rumah yang selesa. Dia orang yang tak mari subuh ke masjid ni kerana bagi dia sedap tidur, malas, katil yang sedap, rumah yang selesa. Jadi nak mari masjid ni macam bagi dia payah. Jadi kita tengok kelebihan-kelebihan nanti, satu dah cukup untuk membangkitkan semangat untuk kita datang ke masjid. Inna di solati subhi fil masjidi wa tabkir ilaiha fawaida azimatan ta'udu ala sahibiha. Sesungguhnya sembahyang subuh di masjid dan datang awal kepadanya mempunyai faedah yang besar, faedah yang banyak, dan faedah tadi kembali kepada empunya badan. Fahiya tuksibul muslima sima al-azan. Yang pertama, kita datang masjid awal ni, kita boleh mendengar seruan azan. Wat tardid khalfal muazzin, dan kita boleh jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar, kita kata Allahu akbar, Allahu akbar sampai ke akhirnya kan. Maknanya orang datang masjid ni dia boleh menjawab azan. Summa doa ba'da intihaihi, lepas pada habis azan dia boleh berdoa pula. Itu kelebihannya. Kama yuksibu bizalika ajra as-salah fi jama'atin. Yang kedua, dia mendapat ganjaran pahala sembahyang berjamaah, wa hudur takbiratul ihram, dan sempat bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Itu kelebihan dia. Jadi kalau kita datang lewat ke masjid,
kita menjadi orang yang masbuk, pahala kurang. Wa ada ussalati fi as-saffil awwali allazi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan sembahyang pada saf yang pertama. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, datang masjid cuba sedaya upaya penuhi pada saf yang pertama, kan? Tak ada orang larang pun. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal." Kalaulah manusia mengetahui kebaikan yang ada pada azan, maknanya di datang awal, di jawab azan, was-saffil awal, dan kebaikan kelebihan pahala banyak yang berada pada saf yang pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalaulah tu imam kata siapa nak duduk saf pertama ni dia kena mengundi, niscaya mereka akan mengundi nak rebut saf yang pertama. Sekarang tak payah mengundi, datang awal duduk saf yang pertama. Itu adalah merupakan kelebihan dan ganjaran pahala yang besar. Jadi tak payah mengundi, ya. Datang awal duduk saf yang pertama, kan? Jadi saf pertama mempunyai kelebihan yang besar. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man wada ilal masjid aw raha, siapa yang melangkah ke masjid ataupun dia datang ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah Subhanahu wa taala menempatkan baginya tempat tinggal. Tempat tinggal ni tempat yang di dalam syurga. Kullama wada'aw raha, setiap kali dia melangkah ataupun dia pergi ke masjid, maknanya orang yang datang ke masjid ini dia ada tempat yang istimewa di dalam syurga. Itu penting. Min hazil fawaid, di antara faedah kita datang ke masjid untuk sembahyang subuh berjamaah ni, yang pertama, ad-dukhulu fi zimmatillah. Orang yang datang ke masjid menunaikan sembahyang subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah, dia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, siapa yang sembahyang subuh, maksudnya sembahyang subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah, maknanya Allah Ta'ala tidak murka kepadanya. Apa maknanya? Wazimmatu hiyal aman wal ahdu wad daman. Zimmah ni makna dia dalam keadaan aman. Orang yang sembahyang subuh berjamaah ni orang yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pagi sampai petang. Yang kedua, wal ahd, orang yang berada di dalam dalam jaminan Allah, pemeliharaan Allah, kasih sayang Allah. Allah Ta'ala tak murka, itu maksudnya. Wallazi yusalli subha fi jama'atin huwa fi dhamanillahi wa wiqayatihi. Orang yang menunaikan sembahyang subuh berjamaah adalah orang yang berada di dalam penjagaan Allah dan juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepadanya. Wal hadithu yubayyinu fadla salati subhi wa bi khassatin idza kanat fi jama'atin. Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang kelebihan sembahyang subuh, terutamanya apabila ditunaikan secara berjamaah. Jadi yang pertama, orang sembahyang subuh ini orang berada di dalam pemeliharaan dan juga jaminan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua, orang yang menunaikan sembahyang subuh berjamaah, ajru qiyamil lail, mendapat ganjaran qiyamul lail. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, siapa yang sembahyang isyak berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan separuh malam, mendirikan qiyamul lail separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seolah-olah dia telah sembahyang malam sepenuhnya, qiyamul lail. Maknanya orang yang datang sembahyang isyak berjamaah ini, Nabi kata seolah-olah dia menghidupkan separuh malam dengan ibadat solat. Siapa yang datang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah dia menghidupkan malam yang penuh dengan qiyamul lail. Maknanya dia mendapat ganjaran
qiyamul lail penuh. Itu pentingnya datang sembahyang subuh berjamaah. Yang ketiga, bara'atun minan nifaq. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah ini orang yang bara'ah, maknanya orang yang dihapuskan daripada sifat nifaq, sifat munafik, tak ada pada diri dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Sembahyang yang paling berat bagi orang munafik adalah sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Maksudnya masjid itulah. Kalau kita nak tengok di zaman dulu, di zaman Rasulullah, memang orang munafik ni payah nak datang ke masjid dalam dua waktu ini. Yang pertama isyak, yang kedua subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka mengetahui kebaikan yang ada pada kedua-duanya, kebaikan yang ada pada, kelebihan yang ada pada sembahyang isyak berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi kedua-duanya walaupun dalam keadaan merangkap. Kan ada seorang yang buta kan, hidup dia seorang diri, dia di rumah ni daripada masjid ni lebih kurang dalam 300 meter. Tak ada orang yang boleh nak bantu dia untuk datang ke masjid, maka dia pun ambil tali yang kita tarik tali itulah kan. Dia ikat di tiang masjid, dia ikat di tiang rumah dia. Setiap kali waktu sembahyang, dia pegang tali tadi untuk ke masjid pada setiap waktu. Jadi kita orang sihat ini yang lebih-lebih lagi tak ada alasan untuk tak datang ke masjid. Jadi Nabi kata, walau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka mengetahui kelebihan yang ada pada sembahyang isyak berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi kedua-duanya walau dalam keadaan merangkap. Okey. Yang keempat, an-nurut tamu yaumal qiyamah. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah ini orang yang akan diterangi oleh an-nurut tam, maknanya cahaya yang penuh di hari kiamat. Kita masuk dalam kubur ni tuan-tuan sekalian, tempat yang gelap gelamat kan. Macam mana kita nak supaya kubur kita ni cerah? Lagu mana Allah alam kan. Di antaranya adalah dengan kita mendatangi sembahyang subuh berjamaah. An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, basyiril masya'ina fi zulami ila al-masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamati. Basyiril masya'in, berikanlah khabar gembira kepada orang yang berjalan kaki datang dalam keadaan yang gelap gelamat ke masjid. Kalau zaman dulu memang gelap kan datang masjid kan, zaman sekarang ni penuh dengan lampu kan. Bin nuritam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maknanya di hari kiamat tu memang tempat tinggal itu memang terang. Okey. Fal insanu yahtaju ila sabrin ala ta'atillah. Manusia ni dia perlu kepada sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan pun boleh datang ke masjid, gelap pun boleh datang ke masjid, sejuk boleh datang ke masjid, panas boleh datang ke masjid. Wa sabara ala ma'asillah, dan dia boleh sabar terhadap maksiat kepada Allah. Datang wanita yang cantik tapi dia boleh tutup mata dia kan. Orang tengah mengumpat tapi dia boleh hindarkan daripada tempat mengumpat itu. Mana orang yang sabar daripada melakukan maksiat, mana orang tak suka melakukan maksiat. Fa alaihi an yahrusa ala an yazhaba ila al masajid walau fi zulam, maka dia hendaklah yahrusa, maknanya kena sentiasa ada keinginan untuk datang ke masjid walaupun dalam keadaan yang gelap malam. Bayangkan pukul 5 pagi kita boleh bangun, kita boleh start ke motor, kita boleh bangun basikal, dalam keadaan yang gelap gelamat kita boleh sampai ke masjid. Walau fi syiddatil har, sekalipun dalam keadaan yang panas. Kalau kat Mesir ni, saya pernah hidup kat Mesir ni kan, kalau musim panas dia seolah-olah kita bakar dalam sampah yang besar tu, kita duduk jarak dalam
1 meter daripada api. Maknanya memang panas. Memang panas, musim panas dia kan. Tapi kita boleh datang ke masjid walau fi syiddatil bard, sekalipun sejuk. Kalau kat negara yang sejuk tu, kita mandi sekali seminggu kan. Kita mandi seminggu sekali kan. Dan kalau nak pergi ke masjid pada subuh hari ni, yang pertama dia kena pakai sweater, yang kedua dia kena pakai seluar tracksuit tu, yang ketiga dia kena pakai ni, dia tutup, dia kena pakai sarung tangan, dan dia kena tutup muka dia untuk ke masjid walaupun sejuk secara mana pun sampai ke masjid. Li'anna husulal masyaqqati fihi ziyadatun fil ajri, kerana semakin payah kita hadapi masalah dan kita boleh sampai ke masjid, maka ganjaran pahalanya akan bertambah. Wa fihi sawabul azim, dan mendapat ganjaran yang besar minallahi subhanahu wa ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, yang kelima, orang yang menunaikan sembahyang subuh berjamaah, apa kelebihan dia? Yang kelima, ajru hajjatin wa umrah, dia mendapat ganjaran pahala menunaikan haji dan menunaikan umrah. Apa dalil dia? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal wadata fi jama'atin, siapa yang menunaikan sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, kemudian dia duduk dalam masjid, dia berzikir, dia baca Quran, dia zikir dan sebagainya, sehinggalah matahari naik, mana sehinggalah habis waktu subuh. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia sembahyang pula sembahyang sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan, maka dia akan mendapat ganjaran pahala haji dan umrah sempurna. Maknanya orang datang sembahyang subuh, katakanlah hari Jumaat kan, hari Jumaat ada kuliah subuh kan, zikir tu maknanya dengan kita baca Quran ke, kita zikir ke, kita dengar kuliah ke, dipanggil zikir belaka kan. Maknanya kita datang ke masjid subuh hari, kita sembahyang berjamaah, kita dengar kuliah agama kan, kemudian habis waktu subuh duduk 10 minit, masuk waktu duha tu kita sembahyang sunat 2 rakaat, maka Nabi kata kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan, maka dia mendapat ganjaran pahala haji dan pahala umrah sempurna. Okey. Yang keenam, khairun minad dunya wa ma fiha, sembahyang di masjid subuh ni kan lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sembahyang sunat subuh, 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Dunia ni kita bayangkan dengan emasnya, dengan peraknya, dengan kereta Mercedesnya, dengan banglonya, dengan hartanahnya, dengan apa-apanya kan, dibandingkan dengan 2 rakaat sembahyang sunat subuh tu, maka Nabi kata 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Itu sembahyang sunat subuh, belum lagi sembahyang fardu subuh kan. Okey, dia sembahyang sunat ni sebenarnya pada asalnya sembahyang sunat kat rumah kan. Tapi kalau kita sembahyang kat rumah, sempatkah kita nak sembahyang bersama imam di sini? Kalau rumah kita duduk sebelah masjid tu tak apalah kan, maknanya kita sembahyang sunat kat rumah, itu yang lebih afdal kan. Tapi kalau rumah kita tu jauh, kalau kita sembahyang sunat kat rumah, memang tak sempat nak takbiratul ihram bersama dengan imam. Pada ketika itu sembahyang di masjid lebih utama. Okey kan. Okey, yang ketujuh, kelebihan yang ketujuh, an-najatu minan nar, selamat daripada api neraka. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, tidak akan disambar oleh api neraka
orang yang menunaikan sembahyang sebelum matahari naik, sembahyang subuh lah kan, dan sebelum matahari tenggelam, sembahyang asar. Maknanya sembahyang subuh dan sembahyang asar ni makna dia orang yang tunaikan sembahyang secara berjamaah ini, Nabi kata tidak akan disambar oleh api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Okey, yang ke-8. Kelebihan yang ke-8 adalah ar-rizqu wal barakatuh, mendapat rezeki yang baik dan mendapat keberkatan hidup. Wa min barakati salatil fajri fi jama'atin, di antara keberkatan sembahyang subuh berjamaah, annaha tunzilu al-'abda fi maqami ta'ati waqtal bakur. Orang yang sembahyang subuh berjamaah di masjid ini, sembahyang subuh tadi, ibadat tadi, akan menempatkan seseorang itu di tempat yang taat waqtal bakur. Bakur ni makna dia orang yang sentiasa bangun awal. Bakur, sebelum subuh tu dipanggil bakur kan. Allazi huwa zatuhu waqtal barakati fi rizqi, maknanya orang bangun sembahyang subuh ni orang yang memang berada dalam keberkatan dalam rezeki dia. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'a li ummatihi, Nabi mendoakan kebaikan untuk umatnya. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bakuriha, wahai Tuhanku berkatilah umatku dalam bakurnya. Bakur ni makna dia orang yang bangun awal. Mana orang bangun awal ni orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa yuntaqu bi fathil ba, dibaca dengan bakur, maknanya ba tu bagi atas lah. Ai bidayatul fajri wa awwalun nahar, bakur dengan makna permulaan subuh dan permulaan hari, maknanya waktu subuh tu lah. Wa bakurun huwa allazi yastayqizu minan naumi mubakkiran, bakur tu makna dia orang yang sentiasa bangun awal. Kama annahu ya'ni, yang dimaksudkan juga asy-syakhsul kasirul bakur, orang yang banyak bakurnya, ay yastayqizu mubakkiran dauman, dengan makna orang yang sentiasa bangun awal, dipanggil al-bakur. Al-bakur dengan makna Nabi kata Allahumma barik li ummati fi bakuriha, maknanya wahai Tuhanku berkatilah kepada umatku orang yang bangun awal. Bangun awal tu tunai sembahyang tahajudnya, witirnya dan sembahyang subuh berjamaah. Yang ke-9, al-bushra bil jannati, dia mendapat berita gembira dengan syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal bardaini dakhalal jannata, siapa yang sembahyang bardain dengan makna subuh berjamaah dan asar berjamaah, maka dia akan masuk ke syurga. Okey, sikit lagi masa ya. Aqwalu ba'd as-salaf an salatil fajri jama'atan. Okey, ada beberapa kata-kata daripada ulama salaf terhadap sembahyang subuh berjamaah. Yang pertama, dia kata apa? Iza daqaltal masjida li salatil fajri wa ra'aita qillatal musallin fa'lam anna Allah astafaka min baini ibadihi. Iza daqaltal masjida li salatil fajri, apabila kamu masuk masjid untuk menunaikan sembahyang subuh berjamaah, wa ra'aita qillatal musallina, dan kamu dapati ada tak ramainya orang. Kita datang masjid kan, tak ramai orang kan, fa'lam, ketahuilah, anna Allah astafaka min baini ibadihi, bahawa Allah Ta'ala pilih kamu daripada hamba-hambanya yang lain. Maknanya insyaAllah pada minggu depan kita sambung lagi kata-kata ulama. Dia kata apa? Kita masuk ke masjid, kita tengok tak ramainya datang masjid, kita jangan bersedih, bahkan kita kena gembira kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini adalah, yang pertama, kehidupan kita yang sebenar adalah kehidupan di hari akhirat. Dunia merupakan tempat dipanggil mazra'atul akhirah, ladang kepada akhirat, untuk kita buat segala kebaikan. Buatlah di sini untuk kita menuai hasil di alam sana nanti. Dan yang kedua, sembahyang subuh berjamaah sebenarnya mempunyai
terlalu banyak kebaikan. Orang yang datang ke masjid untuk menunaikan sembahyang subuh ini adalah orang yang cerdik dan orang yang beruntung. Jadi insyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan berkaitan dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.